Dan Jumaat dengan memuliakan Allah, hendaklah diam diri, jangan bercakap-cakap ketika Tuan Khatib membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaktubu yaumul Jum'ah, faqad laghaw." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض فيه الصيام وأعد فيه فضلا كبيرا وأجرا عظيما. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل إنعامه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terpelihara daripada azab api neraka. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk menyambut bulan Ramadan dengan kesyukuran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Ramadan akan menjelang tiba. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu dan dirindui oleh setiap individu Muslim, kerana sepanjang tempoh sebulan itu terdapat berbagai-bagai keistimewaan, keberkatan dan pengampunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita semestinya merasa gembira dan bersyukur dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah kita dan sama-sama bertekad menghayatinya dengan penuh keinsafan dan kesungguhan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh rasa keseronokan dan keriangan. Marilah sama-sama kita bersungguh dan bergembira dengan spontan dan berlapang dada membuat persediaan dan persiapan menyambutnya, sama ada dari segi jasmani dan rohani, bagi merebut dan mendapatkan segala peluang keemasan dan keistimewaannya yang terdapat di dalam bulan tersebut. Antaranya yang paling istimewa ialah tawaran pahala yang berlipat kali ganda serta anugerah Lailatul Qadar yang hanya terdapat dalam bulan ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Maksudnya, sesiapa merasa gembira dengan sebab kedatangan bulan Ramadan, nescaya Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya daripada api neraka.
Dalam masa yang sama, kedatangan bulan Ramadan amat digeruni dan ditakuti oleh syaitan, kerana pada bulan ini Allah tidak membenarkan mereka menghasut serta menggoda manusia untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Pada bulan ini syaitan akan dirantai dan dibelenggu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Maksudnya, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka terbukalah semua pintu syurga dan ditutup semua pintu neraka, serta syaitan-syaitan dirantai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan itu, yakinlah kita bahawa amal dari ibadah sepanjang bulan ini amatlah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang gangguan syaitan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tonggak ibadah pada bulan Ramadan ialah ibadah puasa, iaitu menahan diri bukan sahaja daripada makan dan minum, tetapi juga dari segala perkara maksiat dan perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Apabila seseorang itu telah berjaya menahan dirinya daripada semua perkara itu, barulah dia layak mendapat pahala daripada Allah dengan izin dan kemurahannya. Antara hikmah puasa ialah latihan bersifat sabar. Sifat sabar merupakan perkara asas dalam kehidupan kita seharian, terutamanya dalam menghadapi pelbagai macam ujian dan tekanan hidup. Oleh itu, berpuasalah dengan penuh keyakinan kita boleh meningkatkan kemampuan dan sifat sabar. Dengan kekuatan itu, kita mampu menjadi seorang Muslim yang tabah dan mempunyai jati diri dalam menghadapi ujian dan ranjau kehidupan. Kita juga hendaklah melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keinsafan dan kesungguhan, meninggalkan semua perkara yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Jangan jadikan puasa kita sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sadaqallahul aliyyul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang yang berakal sempurna itu, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah, orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang yang sabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, demikianlah sebahagian daripada kelebihan ibadah puasa dan keistimewaan bulan Ramadan al-Mubarak. Oleh itu, hendaklah kita merebut peluang yang sangat berharga ini dengan beribadah yang disertai dengan rasa kesyukuran dan kegembiraan, ikhlas dan yakin terhadap kurniaan Allah yang tidak ternilai banyaknya. Sesungguhnya keistimewaan dan kelebihan berpuasa dalam bulan Ramadan tidak akan kita nikmati sekiranya ibadah puasa tidak dilakukan dengan sempurna dan ikhlas. Di samping itu, kita juga dituntut melakukan amalan kebajikan yang lain, antaranya sedekah. Antara bentuk sedekah yang mudah untuk kita lakukan ialah berkongsi sedikit dari juadah berbuka puasa dengan jiran tetangga dan mereka yang memerlukan. Selain itu, kita perlu meluangkan masa untuk berzikir,
termasuklah dengan membaca Al-Quran, sama ada secara bersendirian ataupun beramai-ramai. Sebaiknya dengan azam untuk mengkhatamkannya dalam bulan Ramadan atau mempelajari bacaannya bagi yang belum berkeupayaan untuk membacanya dengan baik dan lancar. Dalam masa yang sama, hendaklah dielakkan daripada membuat persediaan untuk berbuka puasa secara berlebihan. Sediakan juadah berbuka yang mencukupi dan berkhasiat, sekadar yang diperlukan dan mampu untuk dihabiskan. Begitu juga dengan persiapan menyambut hari raya, perlulah dibuat secara sederhana berdasarkan keperluan, keutamaan dan kemampuan. Ini akan membantu kita menghindarkan pembaziran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersama dengan kedatangan bulan Ramadan, marilah kita mempersiapkan diri dari segi rohani dan jasmani untuk melaksanakan perkara-perkara berikut di sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, persediaan yang utama mestilah memahami dan menghayati falsafah segala hikmah dan nikmatnya amalan berpuasa. Yang kedua, berlandaskan keyakinan ini, kita dituntut memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan memahami serta menghayati maksudnya. Yang ketiga, mengerjakan solat fardu dan bertarawih secara berjamaah di masjid atau di surau. Yang keempat, bersedekah dan mengadakan jamuan berbuka puasa, khususnya kepada sahabat, jiran tetangga dan fakir miskin. Yang kelima, beriktikaf di dalam masjid dan bertadarus. Yang keenam, mengelakkan diri dari berbual kosong dengan mengisi masa dengan kerja-kerja berfaedah seperti mendalami pengetahuan mengenai fardu ain dan fardu kifayah. Yang ketujuh, sentiasa menjaga tutur kata dan gerak-geri supaya tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak serta tidak berhasad dengki. Yang kelapan, tidak membiarkan diri kita berlarutan dalam perkara-perkara yang sia-sia, termasuklah tingkah laku dan perbuatan yang tidak berfaedah. Yang kesembilan, hati kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده دوليا ترأمت مولا تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.